Rentasan berita edisi 1292 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Rupanya ini mesej sebenar, hoi hoi ya hoi. Siapa sebenarnya yang bunuh karakter siapa selama ini? Adakah berita palsu nyawa mereka? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail di Istana Arau baru-baru ini. Menurut Anwar, lawatannya ke negeri sebagai langkah menjunjung kasih terhadap Raja-Raja Melayu kerana membantu menyelesaikan kemeluk kerajaan tergantung pasca pilihan raya umum ke-15. Selepas sesi menghadap, beliau menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam Perlis di Kangar. Hadir sama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dan lebih 1,200 kaki tangan awam di negeri berkenaan. Kedatangan Anwar disambut Menteri Besar Perlis yang sikapnya jauh berbeza jika dibandingkan dengan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Malah Muhammad Shukri turut menyampaikan kata-kata aluan dalam program tersebut dan berkata pihaknya memerlukan perhatian yang serius. Namun saya percaya dengan ketinggian budi pekerti yang amat berhormat, negeri Perlis tidak akan ditinggalkan di dalam agenda pembangunan negara, ujarnya. Beliau juga berharap tetamu yang datang dan terhormat iaitu Anwar Ibrahim membawa khabar gembira. Sementara itu, dalam ucapannya mengenai hubungan antara negeri Perlis dan Kerajaan Persekutuan, Anwar berkata hubungan kedua-dua pihak boleh dieratkan meskipun berlainan fahaman politik. Anwar berjanji Kerajaan Perpaduan yang dipimpinnya tidak akan meminggirkan Perlis walaupun Perikatan Nasional dalam kempen pilihan raya lalu telah mentohmah Pakatan Harapan dengan pelbagai dakwaan yang tidak benar. Menariknya, hampir keseluruhan kandungan ucapan Perdana Menteri ialah berkisar mengenai accountability dan ketelusan dalam tabik urus sektor awam. Menurut beliau, sistem pengurusan boleh diurus, diatur dan dasar mesti dilaksanakan dengan baik. Bahawa negara ini kalau mahu ada upaya untuk meningkat, mengangkat martabat, harakat, derajat umat dan negara, kita memerlukan kesepakatan, kata Anwar. Mungkin kerana kepimpinan, negara tidak dapat menyalahkan kekuatannya. Kata Anwar, budaya rasuah bukan hanya tertumpu kepada ketua di peringkat atasan semata-mata, namun turut melibatkan keseluruhan sistem bagi sesebuah organisasi atau jabatan di dalam kerajaan itu sendiri. Menurut beliau, keseluruhan sistem yang lemah menyebabkan suasana demokrasi gagal untuk disuburkan. Berikutan, setiap pihak tidak mempunyai sikap bertanggungjawab. Seluruh sistem itu menjadi lemah. Dan para pemikir pun terlibat. Lebih ramai yang menjadi pemikir lesu dan mengampu daripada yang berani mengungkapkan pandangan. Sebab itu suasana bebas yang kita ungkapkan sebagai demokrasi lah. Itu saya selalu tekankan, termasuk ada pidato di Jakarta baru-baru ini, dengan apa yang disebut sebagai democratic accountability. Yes, demokrasi. Tapi mesti ada pertanggungjawaban. Tegasnya, Anwar berkata langkah kemasukan seorang atau dua orang ke dalam penjara tidak menjadi pengajaran dan bukannya penyelesaian utama bagi isu rasuah di negara ini. Beliau mendedahkan hampir tiap kontrak besar ketirisan komisen yang sebenarnya rasuah berlaku begitu besar. Budaya ini sememangnya merunsingkan kita semua dan saya bimbang sekiranya ia akan menjalar sehingga ke peringkat bawah. Bayangkan setelah negara kita dihebohkan dengan kes berskala besar, namun masih ada lagi isu-isu yang berkaitan rasuah berlaku, katanya. Tambah Anwar, beliau berharap agar semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing dan bersepakat dalam membantu memulihkan semula negara daripada terpalit dengan budaya rasuah ini. Tegas Anwar, projek-projek baharu di negeri-negeri yang beliau lawati termasuk Perlis tidak akan diumumkan tanpa penelitian proses yang sangat ketat dan berapi dijalankan. Sebaliknya, beliau berkata ia mesti dikaji dengan mendalam dan mesti mendapat persetujuan semua pihak termasuk di peringkat agensi
agensi yang berkaitan supaya projek-projek baharu yang bakal diumumkan dapat dilaksanakan dengan mengangkat prinsip keterusan dan keberkesanan. Anwar berkata dalam program Jana Wibawa, dana yang diperuntukkan pergi ke akaun lain. Untuk rekod, Jana Wibawa merangkumi projek-projek peruntukan besar sejak era Tan Sri Mahathir Mak Yassin sebagai Perdana Menteri. Dalam kes ini, projek dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera tertentu dengan penuh kerahsiaan, khususnya semasa perisytiharan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru, apa yang dapat diperhatikan menerusi ucapan pengerusi Pakatan Harapan ini, lagu Hoi Hoi Ya Hoi, siapa sokong penyamun, hoi, bangun yang lama mengelamun, bukan hanya untuk penyamun One Malaysia Development Berhad 1MDB, tetapi kepada seluruh sistem yang membenarkan samun itu berlaku. Penyamun masih berada di tempat-tempat tertentu, malah ada yang masih menerima pujian-pujian daripada pentaksubnya. Justru rumusan bahawa penyamun itu hanya yang terbabit dengan 1MDB atau pemimpin UMNO adalah amat simplistik. Hakikatnya, rasuah tidak berhenti walaupun skandal 1MDB terbongkar di negara ini dan di peringkat antarabangsa. Maknanya di sini bila seluruh sistem sudah berhenti berfungsi secara telus dan accountable, maka negara tidak akan bergerak menuju kemajuan. Semua rakyat Malaysia mesti ada iltizam untuk berubah dan bersama melakukan yang terbaik agar negara ini kembali bangkit dan makmur demi kesejahteraan kita dan masa depan anak cucu kita. Dia yang memukul, dia pula mengadu dipukul. Satu dunia tahu Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin mengkhianati janji bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-8. Namun beliau merancang langkah syaratan pada hujung Februari 2020 bersama bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk merampas kuasa. Sekaligus beliau membunuh peluang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan kerjasama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi GPS Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Openg. Sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15 lalu, pemimpin PN menjaja naratif dalam PH ada LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ada komunis, ada anti-Islam, anti-Melayu, buta Al-Quran, hendak merungkai perlembagaan dan dikelilingi perasuah. Tiada sekelumit bukti yang dipamerkan. Mahyadin sendiri mengejek Anwar sebagai PM tepi. Beliau juga menjaja cerita dongeng. Kononnya Anwar mendapat allowance sebanyak 15 juta ringgit semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Ahmad Amzad Hashim pula mengeluarkan kenyataan berbau fitnah bahawa Anwar berbohong menerima gaji RM1 sahaja untuk tugas berkenaan. Untuk memburukkan lagi karakter Anwar, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria menuduh beliau ada agenda LGBT serta akan membenarkan perkahwinan sejenis. Fitnah ini ditambah oleh pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa Anwar mempunyai perwatakan tidak bermoral. Akibatnya, Pengerusi Pakatan Harapan itu mengambil tindakan mahkamah terhadap mereka. Semua tindakan mereka adalah semata-mata untuk membunuh karakter pemimpin Pakatan Harapan, khususnya Anwar Ibrahim. Ketika itu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan menuduh Anwar sangat nipis telinga dan tak boleh terima kritikan. Adakah Anwar mahu menjadi diktator yang tidak boleh dipersoalkan bidasnya? Hari ini Wan Saiful berteriak pula kononnya sedang berlaku pembunuhan karakter terhadap pemimpin Perikatan Nasional. Saya menjangka akan ada dua perkara berlaku secara paralel dalam tempoh terdekat. Pertama, pembunuhan karakter PN dan kedua, penyucian imej kluster mahkamah. Ini menjadi keutamaan PHBN, terutama sebagai persediaan untuk PRN 6 negeri. Karakter PN perlu dibunuh kerana PN adalah pesaing terbesar PHBN. BN telah pun kalah teruk dengan PN, tapi PH memerlukan BN untuk menarik sokongan Melayu. Maka PHBN akan bekerjasama untuk menghasut dan membentuk persepsi rakyat seolah-olah PN itu rosak dan korup. Tegasnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, sasaran utama PHBN ialah kepribadian Mahyadin dan kepribadian pemimpin-pemimpin kanan dalam Perikatan Nasional. Dan mendakwa jika dibandingkan Anwar, Zahid dan orang-orangnya dengan Mahyadin dan pemimpin di sekelilingnya, maka perbezaannya adalah seperti langit dan bumi. Kononnya, kenapa tiba-tiba Wan Saiful seperti cacing kepanasan? Walaupun tidak menyebutnya, beliau dipercayai merujuk kepada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap penyelewengan dana pakej rangsangan COVID-19 sebanyak 92.5 bilion ringgit.
Bagaimanapun, penggantungan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Negara, Datuk Seri Asri Hamidin menunjukkan kemungkinan berlaku salah tabik urus duit kerajaan. Ketika berucap pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Januari 2023 di Putrajaya kemarin, Anwar mengulangi penegasan bahawa negara tidak akan maju sekiranya berlaku kebocoran dan ketirisan yang melampau dalam pentadbiran. Saya tekankan ialah penguatkuasaan. Apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan, saya lihat banyak fail, ada banyak keterlanjuran. Katanya lapor bernama. Macam saya sebut kontrak yang kadang-kadang komisen terlalu tinggi. Harga tidak berpatutan. Bukan saya menuju kepada sesiapa. Hakikatnya, anda tidak boleh berjaya sebagai sebuah negara kalau kebocoran dan ketirisan itu begitu banyak. Katanya, benar, kepribadian Anwar dan Mahyadin seperti bumi dengan langit. Sebagai contoh, lihat saja kedatangan mereka dalam 89 sesi persidangan Parlimen ke-14 yang dikumpulkan oleh portal MyMP. Mahyadin berada di tangga yang tercorot dengan kedatangan hanya sekadar 25 kali atau 29.1%. Kehadiran Abdul Hadi Awang pula hanya 28 kali iaitu 31.5%. Manakala Anwar ketika menyandang jawatan sebagai Ketua Pembangkang, kehadirannya sangat cemerlang iaitu 83 kali iaitu 93.3%. Selepas Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10, berbondong-bondong ucapan tahniah yang datang daripada pemimpin dunia. Adakah perkara yang sama berlaku ketika Mahyadin selepas beliau berjaya menjadi Perdana Menteri menerusi tebuk atap? Nilai ringgit terus mengukuh. Hari ini, nilai ringgit ialah RM4.31 bagi setiap dolar Amerika berbanding dengan RM4.74 pada 5 November 2022. Hanya orang yang buta mata hati sahaja yang tidak nampak pencapaian dalam tempoh 2 bulan kerajaan perpaduan yang diterajui Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Lagipun, kalau pengerusi Perikatan Nasional dan timbalannya itu hebat sangat, kenapa menolak untuk menjadi Ketua Pembangkang? Nasihat Jom China kepada Wang Saiful, buatlah kajian sebelum menulis untuk membandingkan dua sosok pemimpin negara itu di Facebook. Malulah jika tulisan tidak setaraf seorang ahli parlimen. Kementerian Komunikasi Digital KKD akan bekerjasama dengan penyedia-penyedia platform media sosial di negara ini. Tujuannya bagi mengekang penularan berita palsu menjelang pilihan raya negeri PRN beberapa bulan akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil berharap hubungan kerja yang baik antara kementerian dengan penyedia-penyedia media sosial itu dapat membantu menyekat penyebaran info atau maklumat palsu yang sering dimainkan oleh pihak berkepentingan. Saya lihat hubungan kerjasama yang baik di antara pihak kementerian dan agensi-agensi termasuk penyedia-penyedia perkhidmatan media sosial seperti Meta, Facebook dan TikTok, katanya. Menurut beliau, jalinan kerjasama yang lebih erat itu bukan hanya untuk pilihan raya negeri sahaja, tetapi akan diteruskan di masa-masa depan. Bagi saya, sangat penting pihak kerajaan mempunyai ruang daripada segi dasar untuk menyatakan bahawa berita palsu dan maklumat yang tidak benar perlu dikekang dengan segera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Ulang tahun ke-10 Klik dengan bijak Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC pagi tadi. Menurut beliau, terdapat ahli jawatan kuasa dalam kementerian. Namun ada kalanya berita palsu itu sangat mirip seperti berita sebenar dengan wajah menteri misalnya, tetapi kandungannya langsung tiada kaitan dengan pihak yang diberitakan. Beliau juga berhasrat agar pihak penyedia perkhidmatan media sosial menambah baik perkhidmatan termasuk isu berkaitan algoritma, Artificial Intelligence atau teknologi kecerdasan buatan dan Community Guidelines atau garis panduan komuniti. Fahmi mengalu-alukan kerjasama dengan pihak yang berkaitan. Ini kerana terlalu banyak aduan yang telah diterima mengenai isu berita palsu selain aktiviti penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai scam. Berita palsu mempunyai matlamat yang jelas. Ia untuk memfitnah mangsa bagi mencederakannya secara psikologi. Pembaca yang terpengaruh dengan berita palsu tersebut akan menularkannya kepada lebih ramai audien atau pembaca sehingga mangsa akan mendapat kesusahan. Dalam Islam, berita palsu adalah fitnah dan ia dosa besar. Antara pemimpin yang kerap menjadi mangsa berita palsu atau fitnah ialah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Anehnya, pihak yang sering menabur fitnah itu ialah parti yang menggunakan slogan bersih dan stabil atau singkatannya BEST.
Akibatnya pada 15 Disember tahun lalu, beliau mengheret parti tersebut ke mahkamah kerana hantaran berita palsu di laman Facebook rasmi parti berkenaan. Mujahid memfailkan sama fitnah terhadap PAS berhubung dakwaan bahawa bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu menyokong golongan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Peguam Mujahid Nur Azmi Zakaria memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tindakan sivil itu berkaitan satu hantaran Facebook pada 16 Oktober tahun lalu yang merujuk ketika beliau menjadi menteri yang menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran PH sebelum ini. Menurut laporan media, Mujahid menamakan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selaku Setiausaha Agung PAS sebagai defendan. Dalam pernyataan tuntutannya, beliau mendakwa Taqiyuddin atau PAS dengan niat jahat membuat naik hantaran untuk menjejaskan maruahnya. Mujahid mendakwa hantaran itu memfitnahnya kerana tidak pernah menyuarakan sebarang sokongan berkaitan golongan LGBT. Selain itu, beliau memohon supaya mahkamah mengarahkan Taqiyuddin atau PAS membuat permohonan maaf secara terbuka yang disiarkan dalam akhbar harian Bahasa Malaysia serta laman Facebook parti tersebut dalam tempoh 14 hari selepas mahkamah membuat keputusan. Bekas Ahli Parlimen Parit Buntar itu juga menuntut ganti rugi am, teladan dan teruk kos kadar faedah tahunan 5% daripada pampasan bermula tarikh keputusan sehingga bayaran penuh dibuat serta relief lain yang dirasakan wajar oleh pihak mahkamah. Oleh kerana hantaran tersebut dibuat berdekatan dengan pilihan raya umum ke-15, ia dipercayai bertujuan untuk membunuh karakter Mujahid sebagai seorang agamawan. Tidak hairan apabila akhirnya Mujahid tewas di Parit Buntar di tangan seorang pemimpin PAS yang tidak pernah menang sebelum ini. Walaupun penyokong prinsip rahmatan lil alamin, Jom Channel berharap pada kali ini Mujahid jangan begitu mudah memberi maaf. Kebebasan bersuara tidak menghalalkan fitnah. PAS berkata undang-undang Islam iaitu hudud nyawa mereka. Setelah membentuk kerajaan menerusi tebuk atap pada 1 Mac 2020 hingga berakhir pada 18 November 2022, undang-undang hudud entah ke mana, yang tinggal cuma tomahan dan fitnah dan menyambung nyawa mereka untuk menguasai Putrajaya. Walaupun sering kalah di mahkamah, mereka tidak pernah insaf. Percayalah, rakyat tahu kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.